Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Encik Abu Bakar Haji Ahmad selaku pensyarah bagi bidang penghantar bahasa Melayu komunikasi. Kami di sini akan membentangkan persembahan bagi tugasan 2 iaitu bersama saya Basil Anak Suk Faiz. Jadi pertama sekali saya akan menjelaskan tentang keutuhan wacana. Keutuhan wacana ini terdiri daripada unit bahasa yang melebihi batas ayat yang memperlihatkan hubungan-hubungan dan perkembangan fikiran berurutan seperti ayat, sejumlah ayat, ceraian, perenggan, bab buku, novel, cerpen, cerita, dialog dan siri buku cerita daripada Asma Omar. Yang kedua daripada Faridah Nazir, keutuhan wacana dapat dikesan melalui wujudnya susunan yang berurutan atau teratur dalam sesuatu wacana. Suatu teks atau artikel hanya dianggap sebagai sebuah wacana jika mempunyai ciri-ciri yang utuh. Itu yang kita dapat lihat daripada maksud ataupun penjelasan sedikit dari sudut istilah. Jadi yang pertama sekali keutuhan semantik. Keutuhan semantik ini mengandungi hubungan sebab dan akibat daripada teks yang diambil. Hubungan sebab dan akibat yang kami dapat jelaskan di sini ialah dengan kemahiran yang diajarkan ini akan membekalkan mereka kepada peluang pekerjaan. Masa hadapan pelajar ini juga lebih cerah dan terjamin daripada ayat pertama dengan kemahiran yang diajarkan merupakan suatu sebab yang menjadi kepada akibat yang datang, iaitu masa hadapan pelajar ini juga lebih cerah dan terjamin. Yang kedua, kandungannya ialah hubungan sebab dan hasil. Daripada artikel ini juga kami mendapati ayat yang bunyi bukan sekadar menguasai kemahiran sahaja. Sebagai contoh, bidang kraftangan, segala barangan yang dihasilkan hendaklah dipasarkan di mana mereka boleh mendapatkan kembali modal untuk menyediakan barangan baru. Secara tidak langsung, dengan terjualnya barangan ini, mereka akan lebih bermotivasi untuk menghasilkan barangan baru dan seterusnya mengasah bakat kreativiti mereka. Daripada ayat yang permulaan tadi, bukan sekadar menguasai kemahiran saja. Sebagai contoh bidang kraftangan, segala barangan yang dihasilkan hendaklah dipasarkan, membuahkan hasil, iaitu dengan terjualnya barangan ini, mereka akan menjadi bermotivasi untuk menghasilkan barangan baru dan seterusnya mengasah bakat kreativiti mereka. Jadi seterusnya hubungan sebab dan tujuan. Daripada artikel ini juga kita mendapati ayat pelajar khas ini seharusnya dilatih dengan kemahiran komunikasi yang merupakan sebagai pelengkap kepada kemahiran vocational yang dikuasai oleh pelajar. Kemahiran komunikasi yang penting dalam dunia pekerjaan kerana ia menggambarkan kemahiran pekerja mengikut arahan kerana ia merupakan komponen yang penting dalam penentuan penerimaan bekerja seseorang oleh majikan. Jadi hubungan sebabnya ialah pelajar kelas ini seharusnya dilatih dengan kemahiran komunikasi dan tujuannya ialah penting dalam dunia pekerjaan kerana ia menggambarkan kemahiran pekerja mengikut arahan. Jadi kita pergi yang seterusnya iaitu
hubungan latar dan kesimpulan, dan hubungan syarat dan hasil. Ayatnya ialah kurikulum yang sedia ada tidak menjurus kepada penyediaan pelajar untuk bekerja. Mereka diajarkan membaca, menulis dan mengira. Iaitu kurikulum yang sedia ada tidak menjurus merupakan hubungan syarat, dan hasilnya ialah kepada penyediaan pelajar untuk bekerja, mereka diajarkan membaca, menulis dan mengira. Seterusnya, hubungan perbandingan, iaitu hubungan memperkuatkan isi. Ayatnya ialah walaupun tahap pengetahuan dan penguasaan mereka lemah, tetapi mereka mampu untuk menghasilkan sesuatu yang berguna atau produk kepada masyarakat. Jadi, kewujudan mereka ada nilainya di mata masyarakat, iaitu tahap pengetahuan dan penguasaan mereka lemah, tetapi mereka mampu menghasilkan sesuatu yang berguna atau produk kepada masyarakat, merupakan ayat yang menghubungkan penguat isi. Jadi, kita pergi kepada seterusnya, iaitu keutuhan leksikal. Yang pertama, kita dapat melihat sinonim. Daripada ayat yang diambil dalam petikan, bagi kumpulan murid dalam ketidakupayaan ringan, sederhana dan teruk dengan pelbagai tahap kefungsian, daripada yang tinggi hingga rendah telah digubal satu kurikulum khas, iaitu kurikulum pendidikan khas bermasalah pembelajaran. Kurikulum ini digubal berasaskan kepelbagaian keupayaan individu berkeperluan khas yang tidak dapat menerima manfaat daripada program pendidikan arus perdana. Ayat ini menunjukkan sinonim. Jadi, kita pergi kepada seterusnya, iaitu antonim, hiponim. Dari segi kurikulum, murid pendidikan khas menjalankan aktiviti co-kurikulum seperti murid biasa. Kurikulum yang digunakan di sekolah-sekolah pendidikan khas dan pendidikan dan program pendidikan khas integrasi ialah kurikulum kebangsaan dan kurikulum alternatif, yang menunjukkan suatu ayat yang antonim ataupun hiponim. Seterusnya, kolokasi, pembuka dan penutup pengulangan. Itu sahaja bagi keutuhan leksikal yang saya dapat jelaskan. Seterusnya, kita pergi kepada keutuhan gramatikal. Dalam keutuhan gramatikal ini, kita dapat nyatakan penanda penghubung. Yang pertama, bagi penghuraian, selain itu, di samping itu, seterusnya, begitu juga. Seterusnya, bagi pengembangan idea, kita ada contoh. Oleh itu, misalnya seperti, kerana dan. Bagi penambahan pula, kita ada selepas itu dan kemudian. Bagi penghubung musabab pula, kerana itu, oleh sebab, ekoran daripada itu. Seterusnya, tentangan. Tentangan mempunyai perkataan tetapi, namun, walau bagaimanapun. Bagi penghubung tempoh pula ialah kemudian dan sebelumnya sahaja. Seterusnya, bagi penanda rujukan, iaitu daripada petikan yang kami dapat, pelajar-pelajar pendidikan khas adalah pelajar yang mempunyai kekurangan dari segi fizikal, pendengaran, penglihatan dan percakapan. Walaupun begitu,
mereka tetap bersekolah kerana mereka juga ingin menjadi manusia yang berguna dan ingin mempunyai pekerjaan. Penilaian tetap diutamakan untuk mereka mengikut tahap persekolahan mereka. Berdasarkan buku maklumat pendidikan khas JPN Sabah 2009 menggariskan 4 peringkat penilaian iaitu ini menunjukkan suatu penanda rujukan kerana mereka mempunyai rujukan yang diletakkan di dalam artikel tersebut. Seterusnya kita pergi kepada penanda penggantian. Daripada artikel juga kami dapat mengolah dari ayat murid khas ataupun kanak-kanak yang istimewa merupakan sekumpulan murid yang kurang upaya dan mengalami masalah pembelajaran. Mereka memerlukan pendidikan dan perkhidmatan bagi memperkembangkan potensi dan kemajuan diri. Jadi, itu sahaja bagi keutuhan gramatikal yang saya dapat jelaskan. Seterusnya kita pergi kepada keutuhan fonologi. Yang pertama, keutuhan fonologi yang terdapat dalam suatu wacana lisan dapat dilihat dari segi hentian suara, nada suara dan intonasi suara daripada Faridah Nazir. Seterusnya, dalam artikel ini hanya terdapat penggunaan tanda baca seperti koma, noktah dan titik bertindih. Itu sahaja bagi saya. Teruskan. Terima kasih Afnan. Sekarang saya akan menyambung pembentangan ini. Jadi di sini kita dapat lihat saya akan terangkan tentang kejelasan dalam penulisan artikel. Sebelum kita mula, mari kita kenal dulu apa itu kejelasan dalam penulisan artikel. Di sini kita nampak antaranya kejelasan dalam penulisan artikel ni ialah jelas bererti mudah difahami, mudah dibaca, tidak memberi ruang untuk disalah tafsirkan, tidak bersifat sama-samar dan tidak kabur. Maksudnya artikel itu bila dibaca mudah untuk difaham. Kita tidak keliru ataupun kita tidak ragu-ragu dengan maksud artikel tersebut ataupun apa yang penulis cuba untuk sampaikan. Yang kedua, gaya penulisan akademik yang jelas menggunakan kata-kata yang pendek, ringkas dan jitu. Di sini bermaksud penulisan mengikut format akademik yang telah ditetapkan dan menggunakan kata-kata yang pendek, yang efektif kepada pembaca. Maksudnya bila pembaca baca artikel tersebut, mereka dapat memahami tanpa perlu berfikir panjang. Yang ketiga, perkataan yang berbelit-belit dan terlalu panjang akan menyebabkan penulisan itu sukar difahami dan hilang tumpuan pembaca. Maksudnya kejelasan penulisan artikel ini dia tidak boleh mengandungi perkataan yang berbelit-belit dan terlalu panjang, kerana perkataan tersebut akan menyebabkan pembaca keliru dan susah untuk memahami apa yang dibaca. Kemudian kita boleh tengok ayat pendek boleh membantu koheren, iaitu kesinambungan, sementara ayat panjang membantu kohesi, kekuatan tarikan di dalam penulisan akademik. Selain itu, kejelasan ayat sangat penting untuk memberikan perhatian dalam suatu penulisan akademik agar lebih difahami. Maksudnya, jika kita mahu penulisan akademik tersebut lebih efektif atau penulisan artikel tersebut lebih efektif supaya sampai kepada jiwa pembaca, maka kejelasan ayat ni sangat penting. Okey. Dan di sini kita dapat lihat pengolahan bahasa yang kreatif untuk menarik perhatian pembaca. Maksudnya kita kena pandai
menggunakan bahasa dalam penulisan sama ada penulisan akademik atau artikel ni. Hal ini kerana kita ingin menarik pembaca supaya mereka lebih minat untuk membaca dan memahami apa yang penulis cuba sampaikan. Okey. Kemudian perkara yang boleh dimasukkan dalam pengenalan adalah maklumat umum mengenai latar belakang topik yang dipilih atau maklumat spesifik yang dibentangkan. Sumber daripada Tan et al 2019. Okay, next slide. Okay. Kemudian kita akan lihat di sini pada slide seterusnya kita dapat lihat perkara-perkara penting untuk menghasilkan penulisan yang jelas. Maksudnya apakah komponen yang perlu ada untuk menghasilkan penulisan yang jelas, yang efektif. Okey, yang pertama susunan dan organisasi idea secara kasar. Sebelum kita membuat suatu penulisan, kita perlulah susun dan merancang idea secara kasar supaya kita tidak lupa apa tujuan penulisan tersebut dan kita tidak lari daripada isi utama penulisan tersebut. Yang kedua adalah kekal dan fokus pada isi utama. Kebanyakan penulisan yang tidak profesional, kebanyakannya penulisan tersebut akan lari daripada isi utama. Maka untuk menjadikan penulisan tersebut lebih efektif dan mudah untuk difahami dan sampai kepada jiwa pembaca, maka kita perlu fokus pada isi utama. Yang seterusnya iaitu yang ketiga, elakkan bahasa selangor. Bahasa selangor adalah bahasa-bahasa yang tidak bahasa ataupun mudah untuk difahami adalah bahasa-bahasa kampung, bahasa-bahasa anak-anak muda yang dipakai pada generasi sekarang yang tidak diiktiraf oleh kamus dewan. Okey. Dan kemudian yang keempat, jadikan penulisan lebih menarik. Kenapa kita perlu jadikan penulisan itu lebih menarik? Sebab apabila penulisan tersebut ditulis secara efektif dan menarik, peminat pembaca akan lebih mudah untuk memahami apa yang dibaca dan mengingati isi-isi penting di dalam penulisan tersebut. Sebab hal ini kerana penulisan tersebut sampai kepada jiwa pembaca. Dan terakhir sekali adalah menyemak ejaan. Ejaan adalah sangat penting kerana jika kita tidak menyemak ejaan dan tersilap ejaan di dalam suatu penulisan, akan menimbulkan salah faham ataupun maklumat tidak sampai dengan tepat. Seterusnya. Kak, ya. Seterusnya kita akan lihat pada contoh pengenalan. Okey. Sebelum itu kita perlu tahu bagaimana pengenalan itu berfungsi. Okey. Pertama, kita dapat lihat di sini latar belakang pengenalan mempunyai latar belakang topik artikel yang dibincangkan berkaitan pendidikan pemulihan khas. Contohnya seperti di slide. Okay, yang kedua, isu-isu yang menjadi fokus dalam penulisan ialah cabaran murid khas dalam pembelajaran sehinggalah memasuki alam pekerjaan. Kita boleh sertakan sekali isu-isu seperti mana artikel yang dijadikan contoh. Yang ketiga, artikel dibuat untuk merancang dan menilai falsafah pendidikan kebangsaan dalam memperkasakan peranan pendidikan khas dan pendidikan teknik vocational. Dan yang terakhir sekali, persoalan manakah aliran pendidikan bagi murid khas yang sesuai mengikut falsafah pendidikan kebangsaan. Jika kita lihat di sini, pengenalan tersebut kita akan mulakan dengan latar belakang. Kemudian kita akan susuli dengan isu-isu yang menjadi fokus. Yang ketiga adalah kita akan kita akan
turut serta dengan subjek. Dan yang terakhir sekali, kita akhiri pengenalan tersebut dengan persoalan. Dan itu adalah contoh pengenalan yang kami dapat. Okay, dan untuk seterusnya, isi kandungan. Isi kandungan. Pertama adalah penggunaan deskripsi, sebab dan akibat. Contoh di sini adalah dengan kemahiran yang diajarkan, ini akan membekalkan mereka kepada peluang pekerjaan. Masa hadapan pelajar ini juga lebih cerah dan terjamin. Di dalam isi kandungan tersebut, kita menerangkan dengan lebih lanjut dan sebab dan akibat. Seperti ayat yang menjadi contoh. Okey, 2, topik dan subtopik. Jika kita lihat di sini, apabila topik itu adalah kurikulum pendidikan khas, subtopiknya kita boleh ambil bidang pengurusan diri, bidang akademik berfungsi, bidang kerohanian dan nilai-nilai murni, bidang sosial, riadah dan kreativiti. Dan apabila topik tersebut adalah penilaian kurikulum pendidikan khas, kita boleh jadikan subtopiknya adalah prasekolah pendidikan khas, pendidikan rendah, pendidikan menengah dan juga program pemulihan khas. Dan akhir sekali, apabila topiknya adalah integrasi antara pendidikan khas dengan pendidikan teknik dan vokasional, subtopik tersebut akan menjadi senarai penempatan murid berkeperluan pendidikan khas di setiap negeri. Beralih pada perkara seterusnya, yang ketiga, iaitu pengembangan idea melalui pengalaman, pendapat dan lain-lain. Contoh kita boleh tengok di sini, dengan adanya kesedaran bahawa kerajaan seharusnya bertanggungjawab terhadap pendidikan kanak-kanak cacat, adalah diperlukan kerajaan mengambil alih sepenuhnya tanggungjawab pendidikan itu daripada pihak-pihak persatuan yang mengendalinya pada masa ini. Di samping itu, penyertaan badan-badan sukarela dalam mewajibkan pendidikan khas digalakkan. Sumber daripada Buletin Pendidikan Khas pada tahun November 1997. Yang nombor 3 ni kita boleh lihat bahawa daripada idea utama kita, kita dapat kembangkan melalui pengalaman dan pendapat ataupun sumber-sumber fakta yang sahih. Seperti kita lihat di sini, idea utama di sini adalah kerajaan seharusnya bertanggungjawab terhadap pendidikan kanak-kanak cacat. Itu adalah idea utama. Dan dia dikembangkan dengan pendapat serta pengalaman, di mana pendapat dan pengalaman tersebut adalah kerajaan mengambil alih sepenuhnya tanggungjawab pendidikan itu daripada pihak-pihak persatuan. Sehinggalah pendidikan khas digalakkan. Yang keempat, idea yang saling berkaitan. Contoh di sini, penilaian tetap diutamakan untuk mereka mengikut tahap persekolahan mereka berdasarkan buku maklumat pendidikan khas JPM Sabah 2009. Menggariskan 4 peringkat penilaian. Yang kelima, penyataan ayat topik. Penggunaan ayat topik di setiap awal perenggan disusuli dengan huraian. Contohnya, jika kita mulakan isi kandungan, kita perlu susulinya dengan ayat topik serta idea utama antara isi-isi utama. Okey. Kita beralih pada seterusnya saya akan teruskan dengan sahabat saya iaitu Basil. Okey, terima kasih Faiz atas memberikan peluang untuk saya membentangkan persembahan kita. So dalam setiap artikel atau tesis, setiap penulisan akademik mempunyai kesimpulan. So, apakah maksud kesimpulan? Kesimpulan adalah merupakan rumusan tentang keseluruhan isi yang ditulis dengan sokongan serta berasaskan sesuatu teori konsep yang kukuh. So, bermaksud
setiap kesimpulan tu dia mesti mempunyai teori dan konsep yang telah disokong oleh pakar-pakar atau mereka yang telah arif dalam penulisan akademik. So sebagai contoh, sini ada contoh penutup yang sesuai bagi artikel yang telah dipilih. So dalam artikel ni mempunyai kesimpulan yang sangat mantap dan bagus kerana di setiap kesimpulan dia mesti terdapat 3 aspek, iaitu pandangan seseorang individu berdasarkan hasil penulisan mereka. Yang kedua adalah carangan yang dikemukakan oleh individu tentang penulisan mereka. Dan yang ketiga adalah harapan atau nasihat individu dalam penulisan mereka. Maka dengan itu, saya mendapati dalam artikel ini terdapat 3 aspek itu dan ia sangat kukuh dan padat dan mudah difahami oleh pembaca. Hal ini penting supaya pembaca dapat merumuskan isi kesimpulan yang telah dibincangkan atau isi kandungan karangan atau artikel yang telah dibincangkan pada awal tadi. So, maka dengan itu, para pembaca akan lebih tertarik dan minat untuk membaca kesimpulan yang padat dan mantap. Okey, seterus. Seterusnya. Kan? Okey, seterusnya kita pergi ke bahagian 3 iaitu sumber rujukan. Okey, sumber rujukan ini kami ambil, sumber rujukan artikel ini kami ambil dari Google Scholar iaitu enjin sumber carian Google internet. So, di sini ada sumber jurnal internet iaitu dalam membuat sesuatu sumber rujukan, dia mesti mempunyai nama pengarang, tarikh penerbitan, judul artikel, judul jurnal, jilid atau volume dan muka surat beserta dengan website mereka atau enjin carian URL. So di sini artikel yang kami ambil mempunyai nama pengarang iaitu Nasri, Hamzah dan Udin. Itu adalah nama pengarang ya, dan dia diterbitkan pada tahun 2010. Judul artikel ini adalah Falsafah Pendidikan Kebangsaan Memperkasakan Peranan Pendidikan Teknik Vokasional dan Pendidikan Khas. Seterusnya, sumber rujukan ini dia tidak mempunyai jilid atau volume. Selepas itu, dia mempunyai enjin carian sumber internet. So, dapat dilihat di sini, sumber rujukan ini menggunakan APA yang ketujuh, iaitu APA yang rasmi kita guna untuk membuat rujukan di setiap penulisan akademik yang kita tulis. So, di sini dapat terlihat adalah sangat penting bagi 3 aspek ini dalam penulisan akademik, iaitu kejelasan, sumber rujukan dan penanda wacana bagi memantapkan isi-isi kandungan dalam penulisan akademik. Dengan itu sahaja daripada perbentangan saya. Dan rakan-rakan saya, ada soalan lain ingin diajukan? Sudah cukup baik. Jadi saya menutup dengan pembentangan ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.